Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang saya hormati. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan akan membentangkan tugasan yang diberi. Tajuk kumpulan kami ialah pembelian secara atas talian. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya, Ifa Nazira binti Azhar, nombor matrik 201222-669 dari kelas 21A, dan ahli kumpulan saya iaitu Afiq Fikri, Kiru Bashni, Nur Ayunis, Nazatul Syuhada, Nurul Afikah, Siti Fadilah, Yigeswari, Chan Miaozuan, Li Yizan, Nur Nadirah, dan akhir sekali Nur Nabila. Selamat menonton pembentangan dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada Ifa Nazira yang telah membuat pembentangan video sebelum saya. Terlebih dahulu saya ingin bersyukur kepada Yang Maha Esa kerana dipanjangkan umur dan diberi peluang untuk membuat tugasan pembentangan video pada hari ini. Saya juga mewakili ahli kumpulan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan memberi setinggi penghargaan kepada Dr. Hamzaini yang telah memberi peluang kepada kami untuk melakukan tugasan ini. Dan tak lupa juga saya kepada ahli kumpulan saya yang diketuai oleh Chan Miaozuan dan juga ahli-ahli yang lain yang turut bekerjasama dalam menyelesaikan tugasan. So, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Afiq Fikri bin Yuswadi, berusia 21 tahun dan berasal dari Pulau Pinang. Dalam pembentangan video saya ini, saya akan menjelaskan tentang isi kandungan dalam tugasan kami dan juga ahli-ahli yang akan membuat pembentangan video selepas ini. Seperti mana yang kita tahu sebentar tadi, kita telah diperkenalkan dengan tajuk tugasan kami dan juga ahli-ahli kumpulan kami dan juga tugasan bibliografi yang telah dibentangkan oleh Ifa Nazira. Okey, seterusnya selepas pembentangan video saya, kita akan dibentangkan oleh Kiru Bashini dengan membentangkan pembentangan video beliau iaitu abstrak. Selepas daripada pembentangan Kiru Bashini, kita akan dibentangkan pula dengan pembentangan video pendahuluan yang akan dibentangkan oleh Nur Ayunis. Selepas itu, kita akan dibentangkan oleh Chan Miaozuan dan Lin Yizan berkenaan dengan perbincangan yang terdiri daripada 3, iaitu kelebihan, kelemahan dan juga kaedah penyelesaian bagi pembelian secara. Okey, selepas daripada itu, kita akan ke pembentangan video yang seterusnya, iaitu mengenai isu-isu berkaitan dalam pembelian secara dalam talian yang akan dibentangkan oleh Nazatul Syuhada dan juga Nurul Afikah. Selepas daripada pembentangan video isu-isu berkaitan dalam pembelian secara dalam talian, kita akan diteruskan lagi dengan pembentangan video cadangan yang akan dibentangkan oleh Nur Nazirah dan juga Siti Fadilah. Bagi mengakhiri pembentangan video pada tugasan ini, kita akan dibentangkan mengenai penutup dan akan dibentangkan oleh Nurul Nabila dan Yigeswari. Okeylah, setakat itu saja pembentangan video saya pada tugasan kali ini. Terima kasih kerana meluangkan masa dalam pembentangan video saya. Kita akan teruskan dengan pembentangan video yang seterusnya, iaitu pembentangan video berkaitan dengan abstrak yang akan dibentangkan oleh Kiru Bashini. Sama-sama kita saksikan pembentangan video seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Ayuni binti Rusli dari kelas 21A. Nombor matrik saya 2012-23173. Hari ini saya akan membentangkan pendahuluan mengenai isu membeli belah secara talian. Apa yang dimaksudkan membeli belah secara talian? Membeli belah
atau pembelian secara talian ialah satu proses pengguna lakukan untuk membeli sesuatu produk atau perkhidmatan secara talian. Sebagai contoh produk iaitu kasut, buku, almari. Manakala bagi perkhidmatan pula dari segi penghantaran iaitu penghantaran makanan seperti Foodpanda, KFC, McDonald dan sebagainya. Pada zaman teknologi yang canggih ini, membeli belah secara talian sangat penting dan popular dalam kehidupan manusia. Ia juga merupakan peranan penting bagi golongan-golongan orang yang sibuk bekerja. Selain pekerja, mana-mana masyarakat pun juga menyukai dengan membeli belah secara talian. Ini kerana membeli belah secara talian dapat memudahkan mereka untuk membeli barang secara talian tanpa perlu keluar rumah. Ia hanya menggunakan aplikasi seperti Shopee, Lazada untuk membeli belah secara talian. Tambahan pula, pembelian secara talian merupakan satu pemindahan rumah tradisional yang perlu menggunakan internet untuk membeli barang secara langsung dan tidak langsung. Proses membeli belah secara talian mempunyai 3 perkara iaitu perundingan, perbincangan atau persetujuan dan pembayaran harga pembeli. Ia perlu dilakukan oleh kedua-dua pihak iaitu pembeli dan penjual. Namun, pembelian secara talian juga mempunyai keburukan iaitu pengguna dapat menanam sikap boros yang ingin berbelanja dengan banyak tanpa memikirkan masa depan yang akan datang. Tanpa sedar, pengguna telah berbelanja dengan banyak dan menyebabkan kehabisan wang. Oleh itu, setiap pengguna atau pembelian perlulah berwaspada untuk mengelakkan berlakunya penipuan dan pembaziran terhadap pembelian secara talian. Sekian, terima kasih. Nama saya ialah Kirpashini Saravana. Nombor matrik saya adalah 201222670. Hari ini saya akan membentang tentang abstrak. Abstrak adalah kesimpulan dari seluruh tugasan air. Laporan Hagban menunjukkan bahawa sebanyak 47% rakyat daripada Malaysia telah menggunakan telefon pintar untuk membeli belah secara talian. Oleh itu, menyedari perkembangan begitu pantas dalam aktiviti ini, objektif tugasan kami ini dilaksanakan adalah untuk mengenal pasti amalan membeli belah secara talian serta kebaikan dan keburukan membeli belah secara atas talian. Pada 2020 ini, dunia ini digegarkan oleh wabak COVID-19. Malaysia juga adalah negara yang turut menerima penularan pandemik itu. Oleh sebab itu, Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah dikuatkuasakan pada 18 Mac sehingga 31 Disember ini mengekang penularan pandemik itu. Hal ini demikian, perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin bergantung pada penggunaan perniagaan dan perkhidmatan di internet memacu perkembangan aktiviti membeli belah secara atas talian. Sesuai dengan perubahan gaya hidup yang semakin sibuk, kaedah membeli belah secara atas talian kini mendapat tempat di hati pengguna. Membeli belah secara atas talian kini dipilih sebagai langkah mudah untuk berbelanja bagi mendapatkan barang-barang keperluan tanpa beratur di kaunter. Dengan hanya menggunakan telefon pintar, anda boleh mendapatkan barang-barang keperluan dengan pantas sekali. Jika di Malaysia, laman web pembelian popular seperti Shopee, Lazada, Lelong.com ataupun Mudah.com dan sebagainya, anda boleh mendapatkan barangan keperluan dalam laman web seperti di atas. Sebagai contoh, Shopee telah mendapati tabiat membeli belah baru dalam rakyat Malaysia. Kesimpulannya, segala-gala akan menjadi lebih mudah dengan teknologi di hujung jari. Sekian, terima kasih.
dan selamat petang kepada pensyarah saya dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Lin Yizhan. Nombor matrik saya ialah 2012-22671. Kelas saya ialah Grup 21B. Hari ini, saya ingin membentangkan tentang bahagian perbincangan yang saya telah menyiapkan dalam laporan yang bertajuk Kebaikan Memberi Belah dalam Talian. Memberi belah adalah satu kebiasaan dalam masyarakat dan juga satu hobi dan kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Kebaikan yang pertamanya ialah masyarakat dapat menjimat masa apabila mereka memberi belah dalam talian. Mereka tidak perlu keluar dari rumah untuk memberi barang keperluan dan barang kehendak. Contohnya, orang dewasa yang bekerja dalam masa yang lama dan tiada masa untuk memberi barang keperluan dan barang kehendak. Mereka boleh melalui aplikasi-aplikasi seperti Lazada atau Shopee untuk memberi barang yang mereka ingin guna dan perlu. Seterusnya, kebaikan memberi belah dalam taliannya harga. Zaman kini sangat canggih dan banyak perniagaan telah dikembangkan oleh berniaga dengan secara besar, berjaya dan popular. Pelanggan-pelanggan boleh merujuk atau memberi mana-mana perniaga yang menjual barang dengan harga yang rendah dan barang berkualiti baik serta mempunyai komen-komen yang baik yang diberi oleh pelanggan-pelanggan lain. Di samping itu, penghantar akan menghantar barang yang kita telah memberi ke rumah kita. Kita tidak perlu risau, kita akan menerima barang yang rosak atau tidak selamat, iaitu kerana penghantar-penghantar tersebut adalah dari syarikat terjamin seperti Federal Express atau DHL Express. Penghantar yang bertanggungjawab dan berniaga yang integriti telah memberi kepercayaan yang tinggi kepada pelanggan-pelanggan untuk memberi belah dalam talian. Oleh itu, kita dapat menimbang kebaikan dan keburukannya supaya kita memberi belah dalam talian dengan lebih rasional dan gembira. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Zhang Miaojuan dari kelas 21B dan nombor matrik ialah 201222667. Tujuan saya merakam video ini adalah untuk membincangkan keburukan memberi belah dalam talian. Perbincangan yang pertama ialah hak pengguna untuk mengetahui, suka untuk menjamin. Ini adalah kerana semasa kita memberi belah dalam talian, kita tidak boleh menyentuh barang secara 3 dimensi sebenar, tidak dapat mengetahui maklumat yang lebih terperinci daripada promotor. Selain itu, memberi belah dalam talian juga terdapat beberapa penerangan maklumat yang tidak jelas dan skop aset pengguna kepada maklumat adalah terhad. Perbincangan yang kedua ialah suka untuk pulangkan barang. Semasa kita memberi belah dalam talian juga akan menghadapi beberapa masalah, iaitu diterima barang yang tidak memenuhi kehendak diri sendiri atau menghadapi masalah kualiti barangan untuk pulangkan kepada pengendali kedai dalam talian. Selain itu, pembeli pulangkan barangan bukan satu perkara yang mudah kerana pengendali kedai dalam talian sering mencari berbagai alasan untuk menolak pulangan walaupun pengendali kedai dalam talian berjanji untuk membuat pulangan. Di samping itu, pengguna juga perlu membayar kos berkaitan iaitu mil tambahan dan membawa banyak kesulitan kepada pembeli. Perbincangan yang terakhir ialah menerima barangan terlalu lama. Kaedah memberi belah tradisional kadang-kadang boleh menjadi pembelajaran wang dan kekuatan fizikal. Tetapi, pengguna boleh menerima barangan sebaik sahaja
mereka membelinya. Sebaliknya, membeli belah dalam talian tidak boleh menerima barangan pada masa yang sama kerana pembeli akan membuat pembayaran terlebih dahulu. Seterusnya, penjual akan menghantar barangan kepada kurir dan kurir akan membuat penghantaran ke rumah pengguna. Jadi, selepas beberapa hari, pengguna baru dapat menerima barangan daripada syarikat kurir kerana setengah kurir akan mengambil masa yang panjang untuk membuat penghantaran barangan dan membuang masa pembeli. Di atas adalah perbincangan kelemahan dalam talian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah yang saya hormati. Saya Nazatul Syuhada binti Abdul Talib daripada kumpulan 21A ingin membentangkan tentang isu-isu berkaitan membeli belah dalam talian. Membeli belah dalam talian ini merupakan satu topik yang sangat rapat dan juga sangat hangat di kalangan rakyat Malaysia, tidak kira kanak-kanak, remaja ataupun golongan ibu bapa. Jadi, saya di sini ingin mengupaskan tentang isu pertama berkaitan membeli belah dalam talian. Antara isu berkaitan membeli belah dalam talian adalah pelanggan mendapat barangan yang tidak sepadan dengan kehendak pelanggan dan mendapat barangan yang tidak berkualiti. Hal ini kerana pelanggan tidak boleh mencuba sesuatu barangan yang ingin mereka tempang. Antara contoh barangan yang perlu kita cuba dahulu sebelum kita membelinya adalah kasut. Saiz kasut sangat penting untuk kita tahu sebelum kita membuat tempahan dan juga pesanan. Jadi, jika pelanggan menerima sebuah pesanan kasut mereka itu dalam saiz yang kurang sepadan dengan saiz kaki mereka, pelanggan terpaksa menerima sahaja kasut itu dan juga mungkin perlu membeli kasut yang lain untuk mendapatkan saiz yang sepadan dengan kaki mereka. Seterusnya, mendapat barangan-barangan yang tidak berkualiti juga adalah salah satu perkara yang tidak disukai ataupun adalah perkara buruk untuk pembeli belah dalam talian ini. Sebagai contoh, saya sendiri pernah merasai ataupun pernah mengalami mendapat barang-barangan yang tidak berkualiti. Antaranya, saya menempah pencuci muka, bahan untuk pencuci muka ini, dan apabila saya mendapat barang ini, saya mendapati bahawa bahagian bawahnya sudah terbuka. Jadi, saya terpaksa menggunakan gam sendiri untuk mencantumkan semula. Hal ini adalah satu perkara yang sangat-sangat mengecewakan sebagai seorang pembeli belah dalam talian. Oleh itu, isu pelanggan mendapat barangan yang tidak sepadan dengan kehendak pelanggan dan mendapat barangan yang tidak berkualiti telah menjadi salah satu isu yang membuka mata rakyat Malaysia untuk lebih teliti dalam membeli belah secara dalam talian. Para penjual dalam talian juga sewajarnya lebih peka dan juga teliti berkenaan dengan maklum balas pelanggan tentang barang-barangan yang mereka jual supaya mereka boleh menambah baik kualiti dan juga mutu barangan yang ingin mereka jual dan juga pasarkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Afika binti Amran, nombor matrik 2012222680 dari kumpulan 21A. Saya akan meneruskan isu-isu membeli belah secara atas talian. Poin yang kedua, pembeli perlu menunggu masa yang lama untuk menerima barangan yang dibeli. Kadang-kadang, syarikat penghantaran seperti GDEX, Puslaju, JNT dan sebagainya boleh mengambil masa sehingga sebulan atau lebih lama untuk menghantar barang kepada pembeli jika pembeli membeli barangan daripada luar negara. Pendek kata, pembeli boleh membuat pembayaran secara cepat tetapi perlu menunggu masa yang lama untuk menerima barangan yang dibeli. Kelewatan dalam penghantaran boleh menjejaskan kualiti barang yang tidak tahan lama seperti makanan dan minuman. Biasanya masa yang panjang untuk menerima barangan yang dibeli terutamanya pada musim perayaan seperti Hari Raya, Deepavali dan Tahun Baru Cina. Poin yang ketiga, penjual mungkin menipu pelanggannya. Hal ini dikatakan kerana pembeli tidak mengenal penjual semasa membeli barangan dalam talian. Jadi, penjual tidak bimbang akan kesan-kesan yang akan datang walaupun menipu pelanggannya. Malahan, pelanggan terdedah dengan pelbagai penipuan seperti pesanan berbeza daripada barangan yang diterima, bermutu rendah dan cas yang mahal daripada harga yang tertera dalam iklan serta pelbagai kes lain. Contohnya, penjual menghantar barang yang salah seperti saiz barang, warna dan kuantiti yang salah kepada pembeli.
Kadang-kadang pelanggan menerima barangan yang jauh berbeza daripada gambar yang diiklankan oleh penjual. Pelanggan yang kecewa terpaksa akur apabila sudah menerima barangan tersebut. Akibatnya, banyak kes penipuan internet yang telah dilaporkan sejak akhir-akhir ini. Kesimpulannya, memang terdapat pelbagai kebaikan membeli belah dalam talian, tapi kita juga tidak boleh menafikan terdapat banyak juga keburukan membeli belah dalam talian. Jadi, isu-isu berkaitan membeli belah dalam talian ini perlu lebih kita titik beratkan sebagai seorang pembeli dan juga sebagai penjual membeli belah dalam talian. Sekian saja isu-isu berkenaan membeli belah dalam talian daripada saya, Nazratul Syuhada binti Abdul Talib, dan juga rakan sekumpulan saya, Nurul Afiqah binti Amran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Nazira Hazwani binti Muhammad Ramli daripada kelas 21B. Hari ini saya ingin membentangkan tentang cadangan mengenai isu membeli belah secara dalam talian. Antara cadangan yang boleh saya kemukakan adalah pihak penjual boleh mengembalikan semula wang pelanggan yang telah menerima barangan yang salah daripada yang dipesan sebagai tanda ganti rugi. Sebagai contoh, pelanggan yang telah membuat aduan tentang kesalahan tersebut, pihak penjual boleh memberikan kupon kepada pelanggan untuk memilih barangan lain tanpa mengenakan sebarang caj tambahan. Dengan ini, pihak pelanggan akan berpuas hati dengan pihak penjual kerana telah bertanggungjawab terhadap kesalahannya. Cadangan yang kedua pula adalah pihak penjual boleh berhubung dengan pihak kurier mengenai tempoh penghantaran barang. Sebagai contoh, pihak kurier boleh mempercepatkan proses penghantaran barang dengan mengenakan caj pada kadar yang tinggi kepada pihak penjual. Dengan ini, penjual perlu mengambil risiko jika mahu barang yang dihantar pada masa yang singkat. Seterusnya, pihak penjual boleh mengadakan kad ahli kepada pelanggan yang untuk mendaftar bagi mendapatkan diskaun pada hari yang tertentu. Sebagai contoh, pada hari lahir mereka, pelanggan akan mendapat diskaun sebanyak 50% pada setiap pembelian pada hari tersebut sahaja. Dengan cara ini, penjual akan dapat meningkatkan prestasi jualan mereka. Seterusnya, pihak penjual boleh mengadakan promosi perniagaan secara dalam talian melalui media sosial yang berdaftar. Sebagai contoh, media sosial yang berdaftar adalah Instagram, Twitter dan Facebook. Mereka perlu memuat naik barangan bisnes perniagaan mereka dengan menggunakan caption yang menarik. Dengan cara ini, pelanggan akan lebih cenderung untuk melihat barang-barangan yang dijual. Sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan serahkan kepada Fadilah untuk menerangkan cadangan yang seterusnya. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Fadilah binti Muhammad Nasir dari kelas 21A. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai isi-isi bagi cadangan untuk membeli belah barang secara atas talian. Baiklah, isi yang pertama ialah memanfaatkan pemasaran email. Seperti kita dapat lihat, pemasaran email ini sangat penting bagi pembelian barang secara atas talian. Sebagai contoh, penjual boleh menggunakan email ini secara baik dan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan pelanggan mereka. Penjual boleh menghantar pesanan ringkas melalui email kepada pelanggan mereka mengatakan barang yang mereka tempah akan sampai pada hari-hari yang telah ditetapkan. Baiklah, bagi isi kedua ialah memperbanyakkan maklum balas positif terhadap produk yang dijual. Penjual boleh dapat maklum balas positif ini melalui dua cara, iaitu menjual barangan yang berkualiti dan yang kedua, memberi respon yang pantas dan baik kepada pelanggan. Apabila pelanggan mendapat kedua-dua perkara ini, jadi mereka akan meninggalkan maklum balas yang positif kepada barangan penjual tersebut. Dan satu lagi, penjual boleh memberi servis yang baik supaya pelanggan rasa puas hati dan mereka akan memberi penjual respon atau maklum balas yang positif terhadap barang-barang yang penjual jual kepada mereka. Dan isi yang terakhir ialah
menyediakan pelbagai kaedah pembayaran dan juga kiriman barang. Penjual tidak boleh tetap kepada satu pembayaran dan satu kiriman barang sahaja. Jika penjual ingin meluaskan lagi perniagaan secara atas talian atau perniagaan online mereka perlu memperbanyakkan kaedah pembayaran. Contohnya online banking, cash on delivery dan juga credit card atau kad debit. Seperti kita tahu, tidak semua pelanggan ada online banking dan juga kad kredit. Jadi mereka boleh menggunakan option cash on delivery, iaitu apabila barang yang mereka tempah sampai di rumah mereka, barulah mereka akan bayar pembungkusan tersebut. Dan bagi kiriman barang, penjual boleh menggunakan pelbagai kurier untuk menghantar barang ke rumah-rumah pembeli seperti Pos Laju, JNT Express dan juga Ninja Express. Baiklah, setakat ini sahaja saya menerangkan isi-isi bagi cadangan ini. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Nabila binti Senian dari jurusan Keusahawanan Kejuruteraan dari kelas 21B. Jadi apa yang saya dapat simpulkan dari keseluruhan tajuk membeli belah dalam talian ini adalah, yang pertama sekali, apa yang dimaksudkan dengan membeli belah dalam talian adalah suatu proses yang dilakukan oleh pengguna bagi membeli produk atau perkhidmatan dalam talian. Jadi gelagat pengguna dalam memanfaatkan dan menggunakan sepenuhnya platform e-dagang ini semasa Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengekang penurunan COVID-19 ini telah mendorong perniagaan dari seluruh industri bagi memacu kehadiran digital mereka. Jadi tak dapat dinafikanlah akan ada kebaikan dan keburukan yang akan timbul semasa membeli belah dalam talian. Jadi pertama sekali saya akan terangkan kebaikannya. Antara kebaikan dalam membeli belah dalam talian adalah, pertama, pelanggan dapat menjimatkan masa tanpa perlu pergi ke mana-mana pusat membeli belah atau beratur terlalu panjang untuk mendapatkan barang perkhidmatan mereka. Mereka hanya perlu mengakses ke aplikasi yang telah disediakan seperti Shopee, Lazada, Zalora dan sebagainya. Dan kebaikan kedua adalah harga. Harga barangan dalam talian dikatakan lebih murah dan berkualiti. Dan kebaikan ketiga adalah bagi pelanggan yang membeli belah dalam talian, mereka akan dapat menikmati servis penghantaran barang ke rumah mereka. Dan antara perkhidmatan disediakan seperti DHL Express, JNT, Pos Laju dan sebagainya. Aktiviti membeli belah sememangnya menyenangkan pelanggan, tetapi akan juga timbul keburukan semasa membeli belah dalam talian. Antara keburukannya adalah hak pengguna akan terjejas. Yang dimaksudkan di sini adalah pengguna tidak mendapat maklumat yang lengkap tentang barangan yang mereka hendak beli. Yang kedua adalah kesukaran pengembalian barang sekiranya barang tersebut mempunyai kerosakan, kecacatan atau barang tersebut tidak mempunyai kualiti yang baik. Dan keburukan akhir sekali ialah penerimaan barang yang terlalu lama, yang tidak menepati tarikh yang telah ditetapkan. Lebih-lebih lagi jika pelanggan tersebut memesan barang daripada negeri atau negara yang jauh. Hal ini juga terdapat timbulnya isu-isu yang berlaku semasa membeli belah dalam talian. Antara isu-isu yang berlaku semasa membeli belah dalam talian adalah, yang pertama, iaitu isu pelanggan mendapat barang yang tidak sepadan dengan kehendak mereka atau barang tersebut tidak berkualiti. Hal ini kerana setengah pelanggan tidak berkesempatan untuk mencuba barang tersebut atau melihat keadaan barang tersebut dengan betul. Isu yang kedua yang timbul adalah isu penerimaan barang yang terlalu lama atau pelanggan menerima barang tersebut dalam jangka masa yang lama. Lebih-lebih lagi pada masa perayaan seperti Hari Raya, Deepavali, Chinese New Year. Mungkin barang yang mereka pesan itu mempunyai permintaan yang terlalu tinggi. Jadi ia menyebabkan barang tersebut mengambil masa terlalu lama untuk sampai ke rumah pelanggan. Dan isu akhir sekali ialah isu penipuan pelanggan. Hal ini kerana maklumat-maklumat peribadi dan kewangan pelanggan lebih mudah didedahkan dan lebih mudah untuk digunakan setengah perniagaan untuk membuat sebarang kebocoran data atau penipuan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya ialah Igishwari Anak Perempuan Kehaiwanan dari kelas 21A. Saya akan membentangkan cadangan bagi isu pembelian secara atas talian. Terdapat beberapa cadangan
bagi mengatasi isu pembelian secara atas talian. Antaranya adalah pengulangan semula wang atau penukaran barangan dan pemberian kupon sebagai ganti rugi. Selain itu, penjual perlu menyediakan kad keahlian kepada pelanggan supaya mereka menikmati harga diskaun. Mahupun penjual boleh mengadakan pelbagai promosi perniagaan dalam talian supaya menarik perhatian pelanggan. Seterusnya, penjual juga perlu memanfaatkan pemasaran email. Tambahan pula, penjual perlu memperbanyakkan maklum balas produk yang telah dijual dan menyediakan pelbagai kaedah pembayaran kepada pelanggan. Akhir kata, pembelian secara atas talian dapat memudahkan pelanggan dengan adanya pelbagai aplikasi seperti Lazada dan Shopee. Dengan ini, pelanggan dapat menikmati barangan yang berkualiti dan harga yang berbaloi. Konklusinya, pembelian secara atas talian membawa banyak kebaikan kepada masyarakat. Misalnya, pelanggan dapat membeli bela pada bila-bila masa dengan menggunakan aplikasi seperti Shopee atau Lazada. Sebaliknya, pembelian secara atas talian juga membawa masalah kepada masyarakat, seperti kes penipuan. Jadi, pelanggan perlulah berwaspada dan bertindak rasional dalam pembelian secara atas talian. Sekian, terima kasih. Bahagian bibliografi ini merupakan bahagian yang terakhir dalam tugas saya ini. Bahagian ini menceritakan sumber-sumber rujukan yang diambil sebagai rujukan kepada pelajar-pelajar dalam menyiapkan tugasan ini. Oleh yang disedia maklum, saya menggunakan format APA dalam menyiapkan bibliografi ini. Terdapat 11 rujukan yang diperolehi dalam tugasan ini. Setakat ini sahaja pembentangan saya dan rakan-rakan. Terima kasih kerana sabar menilai dan menonton pembentangan kami satu persatu.